Siri Sains Alam Minda. Sebelum dari ini, kita telah pun membincangkan kaedah mengukur dan menajamkan minda, mengukur status minda, mengenal dominasi otak, membuka, menganjak dan mengembangkan minda, mengurus perasaan negatif yang ada di dalam otak. Untuk lebih memahami akan perkara ini, ayuh kita teliti satu contoh ujian yang dilakukan terhadap seorang pelajar yang mengikuti satu kursus pembangunan diri dalaman di sebuah institut pengajian tinggi. Mudah-mudahan dengan penelitian ini kita menjadi sedar tentang pentingnya meneliti status minda ini. Ujian lukisan kupu-kupu. Pada peringkat awal kursus tersebut, pelajar diminta untuk melukis lukisan kupu-kupu. 3 gambar kupu-kupu yang dilukis pelajar memberikan petunjuk yang berbeza dan ia menjadi sukar untuk menentukan dominasi otak pelajar tersebut. Walau bagaimanapun, gambar kupu-kupu yang dilukis dengan dimulai dari sebelah kiri menunjukkan seolah-olahnya pelajar didominasi otak kiri kerana kepaknya besar yang sebelah kiri. Lukisan yang dimulakan dari sebelah kanan pula menunjukkan keseimbangan saiz kepak kiri dan kanan. Ini menunjukkan seolah-olahnya ia memiliki dominasi otak fleksi. Pelajar pula selesa melukis bermula dari sebelah kanan dan ini seperti ia didominasi otak kanan. Titik sentuhan antara kedua-dua kepak untuk ketiga-tiga lukisan melengkung pada bentukan seperti huruf C yang memerlukan pemerhatian. Ujian melukis pokok kelapa. Apabila kita melihat lukisan pokok kelapa pelajar ini, ia jelas menunjukkan yang pelajar ini dapat menggambarkannya dengan baik dan ini menunjukkan sepertinya ia didominasi otak kanan. Pelajar pula selesa untuk melukis dari sebelah kanan. Lukisan kupu-kupu yang dimulakan dari sebelah kanan sama ada yang diarahkan atau secara selesanya, bentuk kupu-kupu ada kesamaan iaitu seimbang saiz kiri dan kanan. Ada pertunjuk sepertinya ia selesa dalam lingkungan suasana yang terdominasi otak kanan. Dalam suasana selesa itu, mindanya nomor seperti bentuk 2 lukisan kupu-kupu yang dimulakan dari sebelah kanan. Dalam suasana yang tidak selesa atau dipaksakan kepadanya, mindanya memberontak seperti yang ditunjukkan oleh kupu-kupu yang paling kiri itu. Ujian pencairan perasaan. Pelajar disuruh menyatakan perasaan setelah berada di kolej tersebut selama 3 bulan. Ini pernyataan perasaan pelajar berkenaan. Penat belajar, terkungkung, rindu kat keluarga, bosan, takut hadapi pelajaran, takut hadapi exam untuk bersaing dengan orang lain. Dari 6 pernyataan perasaannya, 5 adalah bersifat negatif. Maknanya 83% mindanya terisi dengan perasaan negatif. Dan perasaan yang negatif itulah yang harus digunakan untuk menghadap pembelajarannya. Pelajar menyatakan perasaannya dalam bentuk simpul kata dan bukan dengan ayat penuh. Akibatnya, ia menghadapi kesukaran untuk meluahkan perasaannya. Seolah-olahnya ia menghadapi permasalahan pada saraf penghubung otak kiri dan kanan atau yang dipanggil corpus callosum. Maksudnya, proses semula jadi untuk mematangkan otak limbik sistem tidak berlaku secukupnya sewaktu bayi dahulu. Iaitu kerana pelajar ini tidak cukup merangkak sewaktu di zaman kanak-kanaknya. Pelajar ini kemudiannya disuruh melakukan ujian kecenderungan gaya belajar seperti yang telah dibincangkan di dalam video sebelum ini. Ujian kecenderungan gaya belajar. Ujian kecenderungan gaya belajar ataupun KGB pelajar ini menunjukkan yang ia cenderung didominasi oleh otak kanan, iaitu 70% otak kanan, 30% otak kiri. Suatu membuat pemilihan kecenderungan gaya belajar itu dua elemen dipilih dari kuadran A, 1 elemen dipilih dari kuadran B, 3 dari kuadran C dan 4 dari kuadran D. Jadi itu yang memberikan 70% otak kanan. Jadi ia cenderung didominasi otak kanan. Dalam masa yang sama ia didominasi oleh otak berfikir, iaitu hasil campuran kuadran A dan kuadran D. 20 campur 40 jadi 60. Mana 60% otak berfikir, 40% otak perasaan. Lukisan pokok kelapa dan keselesaan memulakan lukisan kupu-kupu dari sebelah kanan menyokong hasil ujian KGB ini. Yang ini menunjukkan kecenderungan otak kanan. Pemilihan selesa otak untuk melukis dari sebelah kanan ini menunjukkan juga otak kanan. Dan KGB menunjukkan kecenderungan gaya belajar. Ujian kecenderungan gaya belajar menunjukkan dominasi otak kanan. Jadi
Tiga ujian ini menunjukkan ia cenderung otak kanan. Sememangnya ada petunjuk dari lengkuk sentuhan kepak kiri dan kanan menunjukkan ada penguasaan otak kiri yang tersembunyi. Ni lengkuk ni menunjukkan seolah-olahnya ada penguasaan otak kiri yang tersembunyi. Penguasaan ini terselah dan dalam suasana yang dipaksakan sehingga muncul pemberontakan dalam diri pelajar ini. Apabila kita suruh pelajar ini melukis dengan memulakannya dari sebelah kiri, itu keadaan yang seolah kita paksakan kepada dia mula sebelah kiri, maka pemberontakan itu terserlah. Nampak lukisan ini. Macam ini kita suruh juga, kita paksa dia melukis mula dari sebelah kanan, itu dia selesa. Sebab itu dia menghasilkan lukisan yang seperti ini. Dan apabila disuruh memilih, dia pilih memulakan dari sebelah kanan, lukisannya seperti ini hampir dengan yang mula kanan. Jadi di sini apabila kita paksakan dia berada dalam keadaan yang tidak selesa, maka berlaku pemberontakan. Jadi seolah-olahnya apabila dipaksakan pelajar ini untuk berada di kolej tersebut belajar dalam jurusan sains fizik yang dia tidak selesa, maknanya itu dominasi otak kiri lah, berat ke otak kiri. Nah, itu yang dia jadi memberontak. Ada unsur pemberontakan. Perbincangan. Sewaktu ujian dijalankan, pelajar sedang belajar di kolej matrikulasi dan mengambil bidang sains fisik yang sangat cenderung membina kemajuan otak kiri. Untuk masuk ke kolej berkenaan, pelajar mesti cemerlang dalam keputusan SPM tahun sebelumnya. Maknanya dia bukanlah seorang pelajar yang bermasalah sewaktu di sekolah menengah dahulunya. Ujian kecenderungan gaya belajar, ujian lukisan pokok kelapa dan selesanya pelajar untuk memulakan lukisan kupu-kupu dari sebelah kanan menunjukkan bahawa secara azalinya pelajar ini cenderung didominasi otak kanan. Maknanya ia akan lebih selesa di dalam persekitaran yang didominasi oleh otak kanan. Walaupun pelajar ini asalnya didominasi otak kanan, tapi ada satu keistimewaan pada pelajar ini, seperti yang ditunjukkan oleh lengkuk sentuhan kepak kiri dan kanan di dalam ketiga-tiga lukisan kupu-kupunya. Maksudnya, ada penguasaan tersembunyi pada otak kiri pelajar berkenaan. Keistimewaan ini membuatkan ia mampu memperoleh keputusan cemerlang dalam subjek sains fizik, sains kimia, matematik dan matematik tambahan. Kerana dia boleh menguasai otak kirinya, boleh menguasai. Jadi, subjek yang berat kepada otak kiri ini dia dapat kuasai walaupun dia sebenarnya otak kanan. Ini keistimewaan pelajar ini. Dengan keputusan yang sebegini, iaitu mendapat keputusan baik di dalam fizik, kimia, matematik tambahan itu, ia layak untuk mengambil jurusan sains fizik di kolej matrikulasi tersebut. Walaupun sebenarnya dia cenderung otak kanan. Apakah ini satu pilihan peribadi pelajar berkenaan atau ianya satu keputusan yang dipengaruhi oleh ibu bapanya atau guru-gurunya? Pilihan yang dipaksakan kepadanya. Mana pilihan jurusan sains fizik di matrikulasi ini, apakah ianya pilihan peribadi pelajar berkenaan atau pilihan yang dipaksakan kepadanya akibat dari keputusannya yang cemerlang? Sewaktu di sekolah, sememangnya ada subjek fizik, kimia, matematik dan matematik tambahan yang sangat membangunkan otak kiri. Tetapi masih ada banyak subjek lain yang membangunkan otak kanan. Jadi, pelajar masih berada dalam keadaan selesa dan dapat mencapai kecemerlangan di dalam SPM. Di kolej, dalam jurusan sains fizik, mungkin lebih daripada 75% subjeknya menjurus untuk membangunkan otak kiri. Sememangnya pelajar ini ada penguasaan tersembunyi pada otak kirinya, biarpun ia didominasi oleh otak kanan. Sebab itu, dia mampulah juga untuk mengikutinya. Tetapi dia berada dalam keadaan dipaksakan. Kurang selesa lah. Tempoh 3 bulan di kolej dengan pembelajaran yang berat ke otak kiri sudah membentuk penguasaan otak kirinya seperti yang ditunjukkan oleh lukisan kupu-kupu yang dimulakan dari sebelah kiri. Maknanya suasana tidak selesa yang dipaksakan atau diarahkan kepadanya sehingga menghasilkan lukisan kupu-kupu yang besar sebelah kiri. Dan lengkuknya lebih nyata. Lengkuk seolah-olahnya yang kiri mahu makan yang kanan yang kecil tadi. Tempoh 3 bulan sudah membentuk ketidakselesaan yang beramatan sehingga tanpa disedari sudah muncul pemberontakan dalam diri pelajar berkenaan. Maklumat dari kaunselor menyatakan yang pelajar ini adalah termasuk dalam pelajar bermasalah dan prestasi pelajarannya sangat menurun. Jadi daripada pelajar cemerlang, kemudiannya jadi
pelajar bermasalah disebabkan oleh apa? Kesilapan dalam memilih jurusan yang dia kurang selesa dengannya. Jadi itulah bahaya salah pilih jurusan. Dari seorang pelajar cemerlang dalam SPM, akibat salah pilih jurusan di kolej, kemudiannya menjadi pelajar bermasalah. Di situ pentingnya untuk kita meneliti status minda, seperti yang kita bincangkan di dalam video-video sebelum ini. Mengukur status minda masa kini, mengetahui dominasi otak kiri kanan, menajamkan minda, macam itulah. Simpulan, melalui beberapa ujian minda yang dilakukan terhadap pelajar berkenaan, kita dapat mengetahui status mindanya. Setidak-tidaknya dengan menganalisa hasil ujian minda yang dijalankan terhadap pelajar berkenaan, kita mendapat petunjuk tentang apa sebenarnya yang membuatkan seorang pelajar cemerlang suatu SPM boleh kemudian menjadi pelajar bermasalah di kolej. Sememangnya di dalam kursus pembangunan diri dalaman itu ditunjukkan kaedah untuk mengembangkan minda yang boleh membantu pelajar ini dalam kemelut yang dihadapi. Dalam masa yang sama ditunjukkan juga bagaimana untuk mengaktifkan korpus kalosum ataupun saraf penghubung otak kiri dengan otak kanan agar agar pelajar dapat menzahirkan perasaan dengan jelas dan nyata. Dapat menguruskan perasaannya lah. Cuma kita tidak punya data ujian gambaran diri dan ujian gambaran diri, hasil ujian gambaran diri dan komen pelajar di hujung kursus yang boleh memberi petunjuk status mindanya di penghujung kursus. Yang ini kita tak ada pulanya tu. Kebetulan data tu tak ada. Jadinya kita tak dapat nak melihat lah status gambaran minda dia, apakah mindanya teranjak ke atau bagaimanalah, ataupun dia dah jadi positive thinking ke macam tu. Itu di penghujung ujian gambaran diri dan komen pelajar di hujung kursus ni setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran status minda di penghujung kursus lah, kebiasaannya gitu. Mudah-mudahan pelajar ini dapat keluar dari kemelut pemberontakan diri tanpa ia sedari dengan anjakan dan kembangan minda yang ditunjukkan di dalam kursus tersebut. Kita berharaplah demikianlah kaedah mengukur status minda, dan beberapa ujian minda yang lain dapat membantu menilai keadaan minda terutamanya pelajar agar dapat terus cemerlang di dalam pembelajarannya. Demikian pentingnya untuk kita punya alat pengukur minda agar kita tidak terperangkap di dalam kemelut seperti yang dihadapi oleh pelajar berkenaan atau apa juga kemelut yang berkenaan minda. Jadi jika anda suka akan video ini, bolehlah di like dan di subscribe. Mudah-mudahan menjadi penambah semangat untuk membuat video-video yang berikutnya nanti. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.